Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali yang dihormati YDP Berkesam, Ustaz Ahmad Farhan bin Ahmad Azhar. Seterusnya Raisah Ustazah Siti Syazah Nazwa binti Muhammad Hanafiah, Saf Kepimpinan Eksekutif Berkesam sesi 2020-2021. Seterusnya para hadirin dan juga penonton lah untuk pagi ini. Rabbi syrahli sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wa halul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-As, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ni kita sama-sama dapat bertemu kembali kan. Selama minggu lepas tak dapat ni lah buat tafakur, dan minggu ni kita sambung lagi untuk tafakur kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, berkaitan dengan firman Allah daripada surah Al-As yang biasa kita baca dan juga biasa kita dengar lah. Biasa kita baca dan setiap hari kita baca, yang mana kalau dalam setiap majlis selepas habis majlis kita akan tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asain. Ayat ni walaupun bilangannya sedikit kan, bilangan sedikit, tapi mesej yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat mendalam berkaitan dengan ayat surah Al-As ni, berkaitan dengan masa. Manusia semua diberi masa sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma cara kita mengendalikan masa tersebut adalah berlainan mengikut diri kita sendiri lah, dan juga mengikut keperluan semasa kita. Dan semoga sama-sama kita dapat memanfaatkan masa-masa kita yang kita ada, masa-masa lapang ataupun masa terluang, diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang menambahkan ilmu dan juga sakofah, untuk menambahkan amal ibadah kita juga sebagai bekalan kita untuk hari akhirat nanti kan. Kalau berkaitan dengan surah ni, kalau nak lebih mendalam ataupun nak tahu lebih mendalam berkaitan dengan surah ni, boleh baca daripada Kutab Takwin Syakhsiyah. Kat dalam tu diceritakan bagaimana dikupaskan sedikit berkaitan dengan surah Al-Asain, berkaitan dengan masa sendiri, dan bagaimana kita membahagikan masa kita sebagai umat Islam, bagaimana kita berpesan-pesan kepada kebaikan dan bagaimana kita berpesan kepada kebenaran. Itulah sikit berkaitan dengan surah Al-As. Nanti boleh kaji lagi dan baca lagi surah Al-As dan juga surah-surah lain.
InsyaAllah hari ini kita akan sambung fiqh sirah, tajuk yang seterusnya. Kalau sebelum ni kita dah habis ulang kaji berkaitan dengan tajuk pengusiran Bani Nadir, tak silap. Yaumur Raja', Bi'ru Ma'unah dan juga pengusiran Bani Nadir. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada Ghuzwah Zatul Riqa' dan juga Ghuzwah Bani Mustalik. Okay, sebelum kita baca doa belajar dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Kami nawaina ta'alluma ta'lim wa nawaina ta'alluma wa ta'lim. Kami niat belajar dan juga mengajar, wa tazakkur wa tazkir, mengingat dan juga memperingatkan, wa naf'a wal intifa'a, memberi manfaat dan mencari manfaat, wal ifada wal istifadah, memberi faedah dan mendapatkan faedah, wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, menganjurkan untuk berpegang kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya, wa du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khair, mengajak kepada hidayah, menunjuk kepada kebaikan, ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatan kepadanya serta pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sebaran slide dah ada. Jadi kalau siapa yang tak ada buku ataupun nak lebih faham, lebih ringkas, boleh tengok slide yang dibuat lah. InsyaAllah slide tu ringkas je. Dan hari ni insyaAllah kita akan sama-sama ulang kaji tajuk Ghuzwah Zatul Riqa'. Anak kira untuk peperangan Zatul Riqa' ni jaranglah maksudnya disebarkan ataupun dibaca lah berkaitan dengan peperangan ni, tapi ini adalah salah satu peperangan yang penting juga dalam kehidupan Rasulullah SAW, di mana setiap kali berlakunya perkara-perkara besar akan datang perkara-perkara yang lagi besar ke atas hidup Rasulullah. Itu adalah sunatullah kehidupan manusia lah. Jadi jangan kita selalu selalu mengeluh lah bila ujian datang. Dah habis satu ujian, akan datang lagi ujian lagi besar, mana ujian tersebut untuk menguji ketabahan dan juga ketahanan orang-orang yang beriman juga. Okay, kita masuk untuk Ghuzwah Zatul Riqa'. Boleh tengok buku-buku surat 210. Kalau sama dengan Ana lah, ada juga buku-buku surat lain, cetakan lain sikit. Okay, untuk peperangan Zatul Riqa', وقد كان في سنة الرابعة للهجرة بعد مرور شهر ونصف تقريبا على إجلاء بني نضير على ما ذهب إليه أكثر علماء السير والمغازي. Okey, pengarang tulis peperangan Zatul Riqa' ni berlaku pada tahun keempat Hijrah, yang mana sebulan setengah lah, lebih kurang dalam sebulan setengah selepas berlakunya pengusiran Bani Nadir. Okey, itu yang ditulis oleh kebanyakan ulama-ulama sirah lah, oleh kebanyakan ulama sirah. Tapi warajjah al-Bukhari wa ba'dul muhaddisin annaha kanat ba'du ghazwatul Khaybar. Tapi ada juga daripada Bukhari dan setengah muhaddisin kata peperangan ni berlaku selepas Ghazwah Khaybar. Kiranya ada perselisihan pendapat lah, peperangan ni berlaku bila, sama ada selepas Khaybar ataupun selepas pengusiran Bani Nadir. Okay, berkaitan dengan pengusiran, berkaitan dengan tajuk lepas yang kita belajar, iaitu tajuk berkaitan dengan Bi'run Ma'unah, iaitu Telaga Ma'unah, yang mana tajuk Bi'run Ma'unah ni sebilangan besar, iaitu seramai 70 orang sahabat dihantar oleh Nabi Muhammad SAW ke kabilah Bani Najib lah untuk penyebaran Islam. Maka Rasulullah SAW, kita ulang kaji balik, Rasulullah hantar 70 orang ni untuk mengajar berkaitan dengan Islam. Jadi Rasulullah hantar sahabat-sahabat yang faqih berkaitan dengan agama untuk hantar ke sana. Tapi malangan nasib mereka syahid di medan peperangan. Maksudnya sebelum sampai ke tempat tersebut, mereka telah dibunuh oleh Yahudi sendirilah. Itu ada merupakan kesedihan ke atas Rasulullah SAW. Okey. Untuk gerakan ke Najd, kenapa tiba-tiba berlaku? Kita boleh panggil juga ini Ghuzwah Zatul Riqa' ni boleh panggil juga sebagai gerakan ke Najd. Maksudnya ke tempat yang berlaku peperangan itu dekat kabilah Bani Najd, dekat dengan Ardu Ghatfan yusamma Nakhal. Okey. Kenapa berlaku ni peristiwa ni? Kita boleh tengok perenggan yang kedua, baris yang ke
Barisan kedua, fakharaja sallallahu alaihi wasallam qasidan qabail maharib wa bani Sa'labah wastamala 'ala al-Madinah Abazil Ghafari. Di mana perisikan Islam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menerima laporan bahawa sebilangan besar daripada Badui, kabilah Muharib dan juga Sa'labah ni yang tinggal dekat daerah Ghatfan, mereka telah diancam oleh Bani Ghatfan ni telah diancam oleh kabilah Maharib dan juga Sa'labah. Jadinya Rasulullah ni bila dapat tahu perkara tersebut, Rasulullah menghantarlah askar ke kawasan Makanu bin Najid, dekat dengan Ghatfan lah. Rasulullah hantar tentera lah untuk menyelesaikan masalah tersebut, macam tu. Dan bila mana Rasulullah hantar sebilangan tentera ke sana, maksudnya untuk memerangi orang-orang yang telah mengacau ataupun buat ancaman ke atas Bani Ghatfan ni, sebelum sampai ataupun sebelum berlaku peperangan, sebenarnya peperangan tu tak sempat pun berlaku. Sebab apa? Kan ditulis kat sini, walakinnallaha ta'ala qazafa fi qulubi tilkal qaba'ir ru'ba wa qad kana kama yaqulu Ibnu Hisham jamu'an kabira. Okey, nak katanya bila mana tentera Islam datang, tiba-tiba Allah campakkan rasa ketakutan dan juga rasa ketakutan lah kepada tentera musuh. Jadi ini sebab itulah tak berlakunya peperangan. Kiranya ringkas ni kat sini, tak berlaku peperangan Zatul Riqa. Tapi ada beberapa peristiwa penting yang kita bakal tengok dan juga kaji sepanjang berlakunya, maksudnya sepanjang Ghazwah Zatul Riqa ni. Walaupun tak berlaku peperangan, ada beberapa peristiwa penting lah yang ditulis oleh pengarang yang boleh kita ambil pengajaran. Okay, yang pertama, awalan, ruya fi sahihain an Abi Musa al-Ash'ari qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah wa nahnu 6 nafara bainana ba'ir na'taqibuhu qala fa naqibat aqdamuna. Okey, dari yang diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim sahihain, daripada Abi Musa al-Ash'ari. Okey, Abi Musa cerita bahawa Abi Musa al-Ash'ari bersama Rasulullah dan juga para sahabat ni keluar untuk ke tempat Bani Najid ataupun untuk menyertai peperangan Zatul Riqa ni, yang mana seekor unta bersamaan dengan 6 ataupun 7 orang sahabat. Jadi kiranya diorang akan bergilir untuk naik unta tersebut. Nak katanya bilangan tentera yang keluar untuk peperangan Zatul Riqa tu adalah bilangan yang ramai lah, maksudnya bilangan yang ramai. Sebab seekor unta tu akan diwakili oleh 6 ataupun 7 orang sahabat. Dan mereka ni berjalan fanaqibat aqdamuna, berjalan dalam keadaan ketika tu waktu panas terik lah, maksudnya keadaan pada pasir panas terik. Diorang berjalan jauh dan sehingga pecah kaki-kaki mereka, kuku-kuku mereka tercabut. Kalau yang pakai kulit kasut tu boleh jadi sampai lusuh. Maksudnya nak katanya jauhnya perjalanan mereka dan juga payahlah, kesusahanlah mereka untuk sampai ke tempat peperangan tersebut. Sehingga berlaku, maksudnya kesusahan dan keperitan. Nak katanya kenapa juga perang ni dinamakan sebagai peperangan Zatul Riqa. Riqa ni maksud dia apa? Perkara yang tak sempurna. Maksudnya diorang sahabat-sahabat Nabi ni pergi ke peperangan dalam keadaan serba kekurangan, macam tu. Itulah kesusahan yang dihadapi oleh para sahabat Nabi untuk perjalanan ke perang. Dan qala Abu Musa bihadzal hadis summa qarrahu dzalika qala ka'annahu qarrahu an yakuna syai'an min amali afsyah. Sebenarnya Abi Musa al-Ash'ari ni tak nak pun cerita berkaitan dengan kesusahan ataupun kepayahan mereka dan juga sahabat serta Rasulullah pergi ke peperangan Zatul Riqa. Sebab apa tak nak cerita? Sebab takut timbul rasa riak. Maksudnya timbul rasa riak dalam hati para sahabat, maksudnya kesusahan kepayahan diorang tu, macam tu. Tapi Rasulullah minta ceritakan juga sebagai pengajaran kepada umat Islam. Maksudnya sebagai pengajaran kepada umat Islam. Jadi Abi Musa al-Ash'ari ni menceritakan jugalah perkara tersebut. Okey, itu perkara pertama yang kita boleh ambil pengajaran daripada Ghazwah Zatul Riqa. Okey, yang kedua, sanian, Ruya al-Bukhari wa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam
Shalla fi ghuzwa zatul riqa salatul khauf. Okey. Yang kedua berkaitan dengan solat khauf. Okey, berkaitan dengan solat khauf. Solat khauf ni okey. Solat khauf ni maksud khauf ni adalah maksudnya ketakutan, maksudnya dalam keadaan ketakut ataupun dalam keadaan bimbang macam tu. Dan antara sebab solat khauf ni dilakukan, antara sebab pertama sebab adanya musuh, itu ketika peperangan lah, macam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi dan juga para sahabat. Dan yang kedua sebab terlalu takut. Contoh takut time tu ada pencuri masuk rumah ke, ataupun takut binatang buas, maksudnya dia solat dalam keadaan perlu berjaga-jaga dengan perkara tersebut. Itu solat khauf. Dan yang kedua disebabkan bencana alam, contoh macam gempa bumi ataupun banjir. Okey, itu boleh lakukan kaedah solat khauf. Dan solat khauf ni kalau kita baca ataupun kita tengok hadis, banyak kaedah solat khauf ni. Nanti bolehlah kejap anda terangkan sikitlah kaedah. Kalau yang digunakan kaedah, kalau yang dalam buku ni cerita dua kaedah macam mana Rasulullah melakukan solat khauf dalam peperangan Zatul Riqa. Pertama, ada kaedah solat khauf bila mana musuh tu memang menghadap kiblat, maksudnya kiblatnya kat sini, musuhnya memang betul-betul kat depan, dan tak ada penghalang antara orang yang nak solat tu dengan musuh, kiranya terus nampak musuh kat depan. Yang kedua, musuh memang ada kat depan, memang dekat arah kiblat, cuma kita tak nampak musuh tu dekat mana, kiranya ada penghalang ataupun ada pokok ataupun apa-apalah sebagai penghalang kepada musuh. So yang ketiga, musuh tak ada ke arah kiblat, contoh kiblatnya ke arah depan tapi musuh dekat arah belakang, jadi kaedah solatnya berlainan. Dan yang keempat, kaedah solat kalau kita betul-betul dalam peperangan, maksudnya memang dalam suasana yang syiddatul khauf, maksudnya memang takut sangat, perang memang perang yang kritikal lah macam tu, jadi kaedah solatnya juga lain. Okey, kalau yang dalam peristiwa peperangan Zatul Riqa ni, okey, peristiwa ni peperangan Zatul Riqa ni musuh dalam keadaan menghadap kiblat tapi dihalangi dengan sesuatu. Okey, kaedah solat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat yang pertama. Sekejap ya. Kira anda terus terangkanlah, boleh tengok juga dekat slide, cuma dekat dalam slide anda masukkan kaedah untuk yang Zatul Riqa sahaja. Cuma anda terangkan untuk keempat-empat kaedah tersebut macam mana nak lakukan solat bila mana dalam keadaan peperangan. Okey, yang pertama, kaedah solat bila mana musuh ni berada di arah kiblat. Okey, di arah kiblat, contoh dalam peperangan Zatul Riqa, wa anna ta'ifah saffat ma'ahu wa ta'ifah wujahu al-adu fa shalla billati ma'ahu raka'ah. Okey, bila mana dalam peperangan Zatul Riqa ni kan musuh dah dihalangi oleh sesuatu tapi ada dekat arah kiblat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni membahagikan kumpulan tentera Islam ni kepada dua. Pertama yang ada dekat saf depan, saf pertama. Yang kedua yang ada bukan. Yang pertama yang solat bersama dengan imam dulu. Yang kedua, kumpulan yang kedua perlu mengawasi musuh. Okey, sebab musuh ada kat depan tapi kita tak nampak. Jadi bila masa je musuh boleh serang umat Islam kan. Okey, jadi tapi solat kena buat juga ketika waktu tersebut. Jadi Rasulullah mengimami solat pada ketika itu. Dan saf pertama ni solat 2 rakaat bersama Rasulullah. Okey, 2 rakaat pertama, contoh Rasulullah solat Zuhur. Okey, Rasulullah dan juga kumpulan pertama akan solat 2 rakaat. Bila nak masuk rakaat yang ketiga, saf pertama ni dia akan mufarakah dengan Rasulullah. Kiranya mereka akan cepatkan solat dan habiskan solat dengan segera. Bila Rasulullah akan memperpanjangkan bacaan dan akan tunggu kumpulan kedua solat dengan Rasulullah pula. Okey, bila kumpulan kedua solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpulan pertama ni akan berjaga-jaga. Maksudnya dia akan gantilah, bertukar. Dan kumpulan yang kedua ni akan solat dengan Rasulullah dan akan tambah lagi lah 2 rakaat yang tak dapat tu kan. Dan Rasulullah akan tunggu sampai mereka ni tasyahud bersama dengan Rasulullah dan bagi salam bersama. Kiranya ini kaedah solat dalam peperangan Zatul Riqa. Itu yang pertama, yang mana musuh ada kat depan tapi ada penghalang. Okey, yang kedua, kaedah solat musuh ada dekat depan, dekat arah kiblat,
Tapi kita nampak terus musuh tu kat depan kita. Maksudnya tak ada penghalangan. Okey, macam mana kaedah solat tersebut? Dan benda ni berlaku dekat Usfan, peristiwa dekat Usfan, tapi nanti kita akan ceritakan dalam kisah sirah yang lain. Okey, cuma nak terangkan berkaitan dengan solat khauf, bila mana musuh ada di depan tapi tak ada penghalang. Yang pertama, imam ataupun imam sendiri akan membahagikan pasukan kepada dua kumpulan. Okay, sama je, akan bahagikan pasukan kepada dua kumpulan. Semua akan takbir sama-sama. Maksudnya semua satu kumpulan tu akan takbir sama-sama. Saf depan, saf belakang, semua takbir. Okey. Okey, dapat Okey, bila rukuk, Rasulullah imam nak rukuk. Okey, makmum saf pertama akan rukuk sekali, tapi saf kedua akan tetap berdiri dan tengok keadaan. Maksudnya mereka akan tetap solat tapi dalam keadaan berdiri, tak akan rukuk sekali lah. So saf pertama akan rukuk, sujud bersama dengan imam, settlekan semua rakaat pertama. Bila dah naik rakaat kedua, saf kedua pula turun. Saf pertama yang akan tengok, yang akan solat sambil mengawasi kawasan tersebut lah, sambil mengawasi kawasan tersebut. Begitu juga untuk rakaat seterusnya akan bergilir-bergilir antara dua saf satu dengan saf dua. Jadi mereka akan bagi salam sama-sama, cumanya ada yang lambat lah, maksudnya ada saf yang akan tunggu saf satu lagi. Itu kaedah solat bila mana musuh di arah kiblat tapi di hadapan kita, yang kita boleh terus nampak. Dia kalau berlaku apa-apa boleh terus buat serangan lah. Okey. Lepas tu yang kedua, kaedah solat yang kedua, bila mana musuh ni tak menghadap ke arah kiblat. Maksudnya kiblat kat depan tapi musuh contohnya kat belah kiri kita, kat belah kiri tentera Islaman. Jadi kaedah solatnya macam mana? Imam akan bahagikan macam biasa, sama juga macam tadi. Imam akan bahagikan kepada dua kumpulan juga. Dua kumpulan akan dibahagikan. Solat yang pertama, kumpulan yang pertama akan solat bersama dengan imam, dan imam akan solat fardu bersama kumpulan pertama. Kiranya kumpulan yang kedua ni dia orang tak akan solat lagi, dia orang akan berjaga-jaga di kawasan tersebut. Maksudnya tak akan solat lagi lah. Okay, bila dah selesai semua solat, barulah kumpulan kedua solat, dan imam akan solat juga pada ketika itu, tapi solat sunat je. Kiranya time tu imam solat sunat lah. Imam ada dua solat lah, solat fardu dan juga solat sunat. Okay, itu untuk kaedah solat yang ketiga, kaedah solat dalam peperangan. Dan yang last sekali adalah syiddatul khauf, yang mana ketika dalam pertempuran, maksudnya memang tak boleh nak berhenti peperangan. Diorang tentera Islam tetap kena berperang juga, dan tentu memang berperang lah. Maksudnya musuh memang kat depan, memang kena berperang musuh tersebut kan. Tapi ketika tu dah masuk waktu solat, dia memang kena solat. Jadi macam mana kaedah solatnya? Kalau mampu untuk menghadap ke arah kiblat, akad takbir dia hadap ke arah kiblat. Tapi solat tu boleh je nak berjalan, naik kereta ke ataupun kita nak memanah ke time solat tersebut. Cumanya time merukuk tu, kalau mampu untuk menghadap rukuk dan sujud, kalau mampu untuk menghadap ke arah kiblat, dibolehkan. Kalau tak mampu, tak apa, dimaafkan. Macam tu. Dan antara perkara yang membatalkan solat khauf ni, yang pertama, kalau terbatal wuduk, terbatallah solat kan. Lepas tu yang kedua, kalau menjerit dan juga melaung tanpa keperluan. Maksudnya tak perlu menjerit pun time tu, tapi tentera time tu menjerit, itu akan batalkan solat. Kecuali memang perlu menjerit, tak apa, dibolehkan. Yang kedua, gerakan yang banyak dibolehkan, tapi gerakan yang berperang sahaja. Kalau selain gerakan perang, contoh tiba-tiba tu menari ke time tu kan, maka akan batal solat. Dan yang ketiga, kalau Imam Malik kata darah yang banyak ni tidak menjejaskan solat. Adapun Imam Syafi'i kata darah banyak akan menjejaskan solat, kecuali dalam keadaan yang betul-betul darurat kan. Memang time tu dah ditusuk lah kot. Time tu dimaafkan. Okay, itu berkaitan dengan solat al-khauf. Solat al-khauf ni disyariatkan oleh Allah SWT. Nanti boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat ke-102. Macam mana Allah ajar Rasulullah dan juga para sahabat untuk solat khauf. Tapi kalau macam nak lagi nampak, boleh tengok dekat YouTube lah. Praktikal yang dibuat angkatan tentera Malaysia pun ada jugalah buat. Maksudnya boleh tengok video-video tersebut dekat dalam YouTube.
Pengajaran kat sini maksudnya kita walau dalam keadaan apa sekalipun, tengok dalam keadaan perang sekalipun Rasulullah SAW dan juga sahabat ni tetap solat. Dan solat tu bukan solat sendirian. Cuba untuk solat berjemaah. Jadi kita tengok baliklah diri kita macam mana kan. Terutamanya kalau bagi lelaki ataupun ikhwan, sebolehnya mampukanlah diri untuk sama-sama tunaikan solat fardu dekat masjid, solat secara berjemaah. Kalau kita dalam situasi masjid sekarang boleh solat kat masjid. Jadi tunaikanlah solat secara berjemaah. Hatta kalau perempuan, kalau akhwat, bolehlah solat fardu dekat rumah secara berjemaah. Jadi amalkanlah solat berjemaah ni, sebab solat bila tentera Islam ni solat secara berjemaah, sebenarnya dia menakutkan ataupun menggerungkan musuh. Bila tentera solat, kadang-kadang musuh ni takut untuk nak menentang apa ni ataupun menyerang kan. Dalam keadaan solat pun kita maksudnya dibolehkanlah untuk menyerang musuh. Okey, itu berkaitan dengan solat al-khauf. Okey, yang ketiga. Okey, salisan. Ruwiya al-Bukhari aidan an Jabir radhiyallahu an annahu lima qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu fa adraktuhum al-qailah waqtul qailulah fi wadin kathirul 'udah naw'un min asy-syajarah fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nas yastazluna asy-syajar. Okey, yang ketiga daripada Bukhari juga, daripada Jabir kan. Jabir menceritakan apa? Dalam perjalanan nak ke peperangan Zatul Riqa ni, dalam peperangan nak ke Zatul Riqa ni, Rasulullah SAW ni berhenti bersama dengan sahabat. Maksudnya berehat sekejap lah dekat suatu tempat. Okay, yang mana pada ketika itu waktu tersebut adalah waktu Qailulah. Jadi Rasulullah minta maksudnya sahabat-sahabat untuk berhenti dekat satu tempat tersebut untuk sama-sama Qailulah lah. Maksudnya ambil sunnah Qailulah untuk tidur sekejap kan. Qailulah ni maksudnya sunnah untuk tidur sekejap sebelum zuhur. Dia mereka berhenti dekat satu wadi, satu lembah lah, yang mana kat situ ada pokok al-udah naw'un min asy-syajarah. Okey, jadi semua sahabat dah ambil tempat masing-masing lah untuk tidur sekejap kan. Tidur sekejap, termasuklah Rasulullah SAW. Okey, wa nazala Rasulullah SAW tahta samura fa'alaqa biha sayfahu. Okey, Rasulullah ni sebelum tidur kan, Rasulullah kan bawa nak pergi berperang, Rasulullah ada pedang. Jadinya pedang Rasulullah ni bila Rasulullah nak Qailulah sekejap, Rasulullah letak pedangnya dekat sebelah, maksudnya dekat sebelah tepi je lah. Rasulullah letak. Okey, jadi semua tidur termasuk Rasulullah dan juga para sahabat. Dan tiba-tiba Faiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una faji'nahu faiza 'indahu a'rabi jalis. Okey, tiba-tiba Rasulullah mungkin dalam beberapa minit kan tidur, tiba-tiba Rasulullah panggil para sahabat. Maksudnya kejutkan para sahabat kan. Dan Jabir ni antara yang meriwayatkan ni terbangun sekali dan tengok dekat sebelah Rasulullah ada seorang orang Arab Badui lah, terduduk sebelah Rasulullah. Maksudnya dia macam terkaku lah dekat sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menceritakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ikhtarata sayfi wa ana na'im fastayqastu wa huwa fi yadahu siltan faqala li man yamna'uka minni. Okey, Rasulullah cerita dekat sahabat. Rasulullah kata, para sahabat tahu tak, laki Badui yang sebelahnya tengah terduduk terkaku ni, masa aku tengah tidur, dia telah mencuri pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah letak dekat sebelah kan. Dan Rasulullah terjagalah bila mana pedang tersebut dah dipegang oleh Badui tersebut. Dan dia kata dekat Rasulullah, okey, siapa yang boleh halang kau? Aku dah pegang pedang kau ni, dah boleh bunuh. Maksudnya boleh je nak pancung kepala Rasulullah kan. Maksudnya satu peluang lah untuk dia kan. Dan bila mana Rasulullah tersedar dan tengok perkara tersebut, Rasulullah dan ditanya perkara tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah jawab apa? Fakuntu lahu Allah. Rasulullah jawab, Allah yang boleh selamatkan aku. Maksudnya Rasulullah jawab Allah je kan. Lepas tu tiba-tiba faha huwa dha jalis. Tiba-tiba lelaki tersebut terduduk dan terkaku, dan dia pedang kat tangan tu tiba-tiba terlepas daripada tangannya. So dia terkaku. Maksudnya
keagungan nama Allah Subhanahu Wa Taala tu membuatkan lelaki tersebut terkejut dan terkaku, dan pedang tersebut jatuh dan dia tak bergerak bila mana Rasulullah mengejut para sahabat yang lain. Summa lam yu'aqibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak mengikut ataupun bagi apa-apa ancaman lah kepada lelaki tersebut. Maksudnya Rasulullah melepaskan lelaki Badui tersebut. Nak kata kat sini keagungan kuasa ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Okey, yang itu peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat, Ruwiya Ibnu Ishaq wa Ahmad an Jabir radhiyallahu an qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwa Zatur Riqa فأصيبت امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا. Okay, seterusnya peristiwa yang keempat diriwayatkan oleh daripada Jabir juga. Jabir kata, okay, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Zatur Riqa, dan semasa perang tersebut kan tak berlaku. Maksudnya nak berlaku perang tapi tak berlaku sebab Allah telah mendatangkan ataupun mencampakkan rasa takut kepada musuh. Akhirnya mereka beredan. Cumanya time tu tentera Islam dapat menawan seorang wanita musyrikin. Okey, dan wanita tersebut adalah isteri orang lah. Maksudnya isteri salah seorang musyrikin Mekah. Bukan musyrikin Mekah, musyrikin lah. Jadi suaminya ni mengekori ataupun nak ikut jejak langkah Rasulullah dan juga sahabat sebab nak ambil balik isterinya. Isterinya yang ditawan tersebut lah. So diikut jejak langkah Rasulullah dan juga para sahabat. Okey, sebelum sampai ke Madinah, masa dalam perjalanan pulang ke Madinah bersama dengan tawanan tersebut dan juga tentera Islam. Jadi biasa kan dalam perjalanan nak sampai tu kan jauh kan. Jadi adalah masa-masa yang Rasulullah berhenti untuk berehat ataupun bermalam dekat satu tempat. Jadi Rasulullah dan juga para sahabat ni berhenti dekat suatu tempat dan nak bermalam di situlah. Dan sebelum bermalam Rasulullah tanya kepada para sahabat. Okey, Rasulullah tanya, faqala man rajulun yukalliuna lailatina hadhihi. Okey, siapa di antara kalian yang boleh mengawal ataupun menjadi pengawal lah, menjadi penjaga untuk malam ni dekat tempat tersebut lah. Lepas tu qala fantadaba rajulun minal muhajirin wa akhar minal ansar. Jadi ada dua orang yang menawarkan diri kepada Rasulullah. Yang pertama seorang lelaki daripada golongan muhajirin, seorang lagi daripada golongan ansar. Kiranya seorang daripada muhajirin, seorang daripada ansar. Faqala nahnu ya Rasulullah. Mereka kata kami ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Fakuna bifammi sya'bin. Okey, tunggu dekat gerbang ataupun dekat muka lorong. Maksudnya tentera Islam ada dekat dalam, so diorang akan tunggu dekat gerbang tu lah. Jadi kalau apa-apa nanti apa-apa yang berlaku, mereka dua orang ni akan menyampaikan berita tersebut kepada tentera Islam. Okay, jadi mereka berjagalah pada malam tersebut. Okay, muka surat seterusnya. Falamma kharaja ar-rajulani ila fami sya'bi qala al-ansari lil muhajirin ayu lailu tuhibbu an akfikahu. Okey, jadi lelaki ansar ni ditanya kepada lelaki muhajirin, okey, kau nak jaga bahagian mana? Bukan bahagian mana, yang pertama atau yang kedua? Kiranya kalau yang jaga pertama ni akan jaga sepertiga malam, yang lain yang seterusnya akan jaga sepertiga malam lagi lah. Kiranya mereka bagi dua masa tersebut. Lepas tu dia jawab awaluhu, ditanya lagi awaluhu am akhiruhu, qala bal ikfani awaluhu. Kiranya lelaki muhajirin ni berjaga malam pada awal malam, bukan, lelaki muhajirin tidur dulu, lelaki ansar yang berjaga pada awal malam. Okey, masa tengah berjaga, lelaki ansar ni waqama al-ansari yusalli, dia bukan berjaga sajalah, dia bangun untuk bertahajud ataupun bermunajat lah, solat sunat hajat kan. Qala wa atarajulun falamma ra'a syakhsu al-ansari urifa annahu rabi'a al-qaum. Okey,
Jadi time tengah berjaga malam ni datanglah lelaki tadi yang nak cari isterinya. Maksudnya nak ambil balik isterinya yang telah ditawan tu kan. Jadi lelaki tersebut nampak ada seorang penjaga. Dia tak nampak seorang lagi sebab seorang lagi tengah tidur. Dia nampak seorang je yang tengah solat, tengah berdiri solat kan. Dan bila nampak seorang tersebut, lelaki musuh tu telah memanah orang Ansar tersebut, sahabat Ansar tersebut. Jadi bila dipanah kan, lelaki Ansar tadi kan tengah solat kan. Lelaki Ansar tersebut meneruskan solat, tetap meneruskan solat, cabut panah tu teruskan solat, macam tu. Lepas tu kena panah lagi 3 kali lah kena panah tersebut. Kena panah cabut solat, kena panah cabut solat, kena panah cabut solat. Kalau kita tak kena panah, jatuh terus kan. Tapi nak kata kehebatan lah para sahabat ni dalam maksudnya kekhusyukan mereka dalam menunaikan solat kan. Walaupun dah kena panah, solat sunat je pun, bukan solat fardu kan. Kalau kita solat fardu tu boleh lah maksudnya bertahan lagi kan. Ni solat sunat boleh je batalkan solat kan. Tapi dia tetap melakukan solat tersebut sehingga kan kali ke berapa? Kali ketiga. Okey, bila kali ketiga tu semua rakaat sajadah, dia dah nak sujud, nak rukuk dan nak sujud, dah tak tahan sangat lah sebab dah 3 kali kena panah kan. Panah ni sakit, tajam kan. Kalau panah ni kena jarum sikit pun kita dah rasa sakit kan. Hatta jarum bekam pun rasa sakit. Ini kan jarum panah pula kan. Dia punya tajam tu boleh sampai ke isi kan. Jadi bila dah kali ketiga tu, lelaki tersebut macam terjatuh. Terus dia kejutkan kawan seorang lagi. Dan bila mana musuh tersebut nampak ada seorang lagi, lepas tu dia terkejut, ada 2 orang. Jadi musuh tersebut terus lari. Terus lari lah. Terus lari. Lepas tu kawan tersebut yang muhajirin tanya, kenapa kau tak kejut aku terus? Maksudnya dah kena panah tu, kejutlah terus kan. Kat mana ayatnya? Qala subhanallah afala ni. Qala subhanallah, dia tengok kawan dia kan. Lepas tu dia kata, kenapa tak kejut aku mula-mula dah kena panah tu kan, sampai 3 kali panah dah. Lepas tu qala kuntu fi surah aqra'uha falam uhibbu an aqta'uha. Dia kata, lelaki Ansar ni kata apa, sebenarnya masa solat tu, dia tengah dalam solat, contoh dia suka baca surah Al-Baqarah kan. Time tu dia tengah baca surah Al-Baqarah, kena panah. Dia rasa macam kegembiraan ataupun kekhusyukan dia tak nak berhenti daripada solat tersebut. Maksudnya dia nak habiskan juga surah tersebut kan. Tapi bila mana dah sampai kali yang ketiga, dia takut dia akan mati kat situ. Nanti lelaki Ansar pula, lelaki Muhajirin pula yang kena, nanti tentera Islam yang terancam. Jadi dia terus kejutlah sahabatnya. Sebenarnya kat sini nak tunjukkan 2 lah. Yang pertama, kalau berlaku keadaan macam ni, sebenarnya perkara utama yang perlu diutamakan adalah kita berlawan dengan musuh. Solat tu tak apa, kita boleh berhentikan. Dia pun ni kan solat sunat kan. Jadi boleh berhentikan solat. Yang paling penting adalah keselamatan tentera Islam sendiri dan juga keselamatan Rasulullah SAW lah. Tapi kat sini, pengajaran kat sini juga macam mana kekhusyukan para sahabat ni bila mana melakukan solat. Ataupun solat sunat, maksudnya mereka mampulah tahan sakit walaupun tengah solat sunat. Okey, macam tu maksudnya kehebatan para sahabat kan. Semoga kita sama-sama dapat ambil pengajaran. Maksudnya kita sama-sama khusyuk dalam solat, macam tu. Khusyuk dalam solat ni dia tak adalah datang sekejap kan. Cuma kita datangkanlah khusyuk tersebut. Mungkin kita boleh anggaplah, mungkin ni solat terakhir aku. Kita tak tahu bila solat terakhir kita yang kita bakal lakukan. Okey, itu yang keempat. Okey, last sekali yang kelima, khamisan. Okey, khamisan, ruwi al-Bukhari wal Muslim wa Ibn Sa'ad fi tabaqatihi wa Ibn Hisham fi siratihi an Jabir. Okey, daripada Jabir lagi. Kat sini banyak periwayatan daripada Jabir sebab Jabir ni antara sahabat yang menyertai perang Zatul Riqah juga. Okey, ini kisah berkaitan dengan Jabir pula. Okey, tadi Jabir dah cerita kisah berkaitan dengan sahabat-sahabat lain dan peristiwa-peristiwa lain yang berlaku. Ini kisah berkaitan dengan diri dia pula. Okey, dia kata, An Jabir qala kharajtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Zatul Riqah ala jamali li dha'if. Okey, dia keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Zatul Riqah, di mana Jabir ni dia ada unta, tapi untanya lemah sangat, lesu sangat masa tu. Tapi tak pastilah untanya dah tua ke apa, tapi nak kata untanya lemah. Bila jalan tu Jabir ni memang akan ke belakang sebab untanya tak larat dah. Macam tu lah, dah tak larat sangat kan. Nak kata tua, tak cukup makan lah mungkin, untanya tak cukup zat ke. Jadi untanya jadi lemah.
Okey. Dan Rasulullah ni kebiasaan bila dalam perang Rasulullah akan memerhatikan semua tentera-tentera Rasulullah. Dan Rasulullah ni biasa akan ada kat belakang lah, akan tengok keadaan tentera-tentera Rasulullah, adakah semua okey ataupun tidak. Okey, bila mana Rasulullah nampak keadaan Jabir macam tu, maksudnya kejap ke belakang, kejap ke depan, maksudnya keadaannya yang lambat, Rasulullah tanya, "Malaka ya Jabir?" Okey, kenapa dengan kau ni Jabir? Okey. Qultu, dia kata apa? "Ya Rasulullah, abtik bi jamili hadha." Aku lambat disebabkan untaku ni, untuk dia itulah kan yang lemah kan. Lepas tu qala anak, okey, Rasulullah kata dekat Jabir, okey, dudukkan unta tersebut. Dan bila dah dudukkan unta tersebut, Rasulullah pun bukan pukul, macam ketuk sikit lah unta tersebut. Macam beberapa kali Rasulullah ketuk kepada dekat unta tersebut. Rasulullah ketuk-ketuk guna tongkat. Tak adalah pukul yang kuat sangat tu kan. Okey, bila dah ketuk 2-3 kali, Rasulullah pun kata, okey, tunggang, naiklah unta tersebut. Bila dah naik, unta tersebut jalan macam unta-unta lain yang biasa. Maksudnya dah jadi sihat balik, maksudnya tak lemah lah. Dia berjalan macam unta-unta lain. Okey, bila dalam perjalanan tu, Rasulullah pun berjalan bersama Jabir, sambil adalah berbual sikit dengan Jabir kan. Okey, jadi Rasulullah dan Jabir berjalan bersama. Okey. Wa tahaddatsat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li attabi'ani jamaluka hadha ya Jabir. Okey, tiba dalam perjalanan nak pergi perang ni, dah unta Jabir dah okey. Jadi Rasulullah ni berjalan bersama dengan bersama dengan Jabir lah, juga unta Rasulullah dan juga unta Jabir. Ya, perjalanan Rasulullah ni sajalah berbual. Macam mana kalau kita tengok kat sini sifat seorang pemimpin kan. Walaupun dengan siapa-siapa ni, pimpinan ni perlu ambil berat ataupun ambil tahu berkaitan dengan orang sekeliling. Kalau tengok ada kesusahan, kena bagi bantuan, kena bagi kemaslahatan, maksudnya keperluan kepada orang-orang tersebut. Dan perkara kedua yang Rasulullah buat, Rasulullah berbual. Maksudnya berbual saja, berbual kosong je dengan Jabir. Dan Rasulullah cakap apa dekat Jabir? Jabir, kau tak nak ke jual unta kau dekat aku? Maksudnya Rasulullah tanya dekat Jabir. Unta ni kan dah baik kan, macam dah laju sikit kan. Lepas tu ya Rasulullah, bal ahabbahu laka. Maksudnya dia nak bagi hibah, nak bagi hadiah je. Tak payah jual Rasulullah. Kalau Rasulullah nak, dia kata dia bagi free je, bagi percuma je dekat Rasulullah. Okey. Tapi Rasulullah tetap bertegas. Rasulullah kata, tak nak, kau kena jual juga dekat aku. Maksudnya Rasulullah nak jugalah rasa bagi sumbangan kepada Jabir kan. Lepas tu tawarlah harga. Maksudnya okey, kalau nak jual, nak tak harga berapa kan. Lepas tu Rasulullah kata 1 dirham boleh. 1 dirham ni lebih kurang macam RM1 lah. Kiranya Rasulullah bergurau lah kan, RM1. Lepas tu Jabir macam, oh RM1. Lepas tu Rasulullah kata, okey, tak apalah, 2 dirham. Rasulullah cakap macam tu. Dia kata, tak apalah Rasulullah, aku bagilah dekat kau unta ni. Maksudnya tak payah bayar. Maksudnya Jabir akan bagi je dekat Rasulullah. Macam tu lah. Lepas tu, okey, habislah perbualan berkaitan dengan unta tersebut. Okey, setelah Rasulullah berbual lagi. Rasulullah tanya, ya Jabir, hal tazawwajta ba'd? Okey, Rasulullah tanya, Jabir, kau dah kahwin ke? Rasulullah tanya. Tiba tanya kahwin pula tak. Okey, betul. Jabir kata apa? Na'am ya Rasulullah. Kata dah kahwin Rasulullah, dah kahwin. Lepas tu qala asajiban am bikran. Okey, Rasulullah pula, Jabir, kau kahwin dengan janda ke kau kahwin dengan dara, duda pula. Janda ke dara? Okey. Jadi Jabir jawab apa? Dikahwin dengan janda, macam tu. Lepas tu Rasulullah kata, lah, kenapa tak kahwin dengan dara kan? Kalau dara ni macam dari kamu macam muda lagi kan. Jadi kau boleh lah main-main dengan dia kan. Rasulullah kata macam tu. Dia kata, wahai Rasulullah. Lepas tu dia jawab lah, wahai Rasulullah, aku ni sebenarnya ditimpa musibah. Ayahku ni telah mati ataupun telah syahid dekat perang Uhud. Okey. Lepas tu dia telah meninggalkan wa taraka banatulahu sab'an, meninggalkan 7 orang anak perempuan. Jadi tanggungjawab dia lah untuk jaga lagi 7 orang tersebut. Jadi dia rasa tanggungjawab dia tak mampulah untuk jaga semua kan. Jadi dia berkahwin dengan seorang janda. Janda ni kan dia dah pernah berkahwin, kan, dah pernah ada anak. So adalah rasa kasih sayang, kecintaan ni kepada kanak-kanak. Maksudnya mampu untuk menjaga kanak-kanak. Macam itulah. Okay, jadi Rasulullah kata asabat insya-Allah. Okay, betul lah apa yang kau lakukan tu wahai Jabir. Macam tu.
Okey. Okey, itu peristiwa. Okey, itu perbualan seterusnya. Lepas tu okey, lepas tu ada satu lagi peristiwa yang mana Rasulullah kata, okey, nanti sebelum sampai ke Madinah, maksudnya tentera-tentera ni sampai ke Madinah, Rasulullah kata, okey, kita buat sembelihan dulu sebelum kita sampai kat rumah. Maksudnya kita makan-makan dulu. Jadi nanti bila mana isteri-isteri ataupun orang-orang dekat rumah dah tahu tentera dah nak sampai, mereka akan sediakan keperluan-keperluan kepada contohnya suami-suami yang balik daripada perang. Macam sediakan bantal semua tu, kepada bantal lah, tempat tidur lah untuk berehat kan, kepada suami-suami tersebut. Tapi Jabir kata, aku tak ada pun bantal, wahai Rasulullah, aku tak ada pun bantal dekat rumah aku. Maksudnya nak kata miskin dan susahnya lah Jabir ni sebenarnya. Banyak tanggungan yang dia perlu jaga, sehingga kan bantal pun dia tak ada, macam tu. Jadi kata kalau tidur beralaskan lengan je lah, maksudnya lengan dia untuk isteri dia, macam tu lah. Okay, lepas tu Rasulullah kata, InsyaAllah nanti akan ada bantal tersebut, macam tu. Okay, lepas tu okay, bila mana tentera Islam ni sampai kat Madinah, macam biasa, dah sampai kat Madinah, mereka sembelihkan sembelihan, makan dan kembali ke rumah. Qala Jabir falamma asbahtu aqastu bi ra'sil jamal. Okay, bila dah waktu pagi, tentera Islam semua dah berehat kan. Pagi esoknya Jabir ni datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam biasalah, dia kan kata nak hadiahkan unta kepada Rasulullah. Jadi pagi tu dia bawa lah untanya pergi dekat rumah Rasulullah kan, dan dia tinggalkan unta tersebut. Okay, bila Rasulullah buka pintu, Rasulullah nampak ada unta. Saya tanyalah sahabat, unta siapa ni? Kenapa ada unta kat sini? Lepas tu Jabir ni lepas hantar unta, dia duduk dekat masjid Rasulullah yang dekat tu kan. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'al jamal faqala ma hadha? Qalu ya Rasulullah hadha jamal ja'a bihi Jabir. Qala fa aina Jabir? Rasulullah tanya kat mana Jabir kan. Lepas tu Rasulullah suruh panggil Jabir tersebut. Okay, Rasulullah kata dekat Jabir, ambillah balik. Maksudnya Rasulullah bagi tali unta, dia kata ambillah unta ni milik kau. Dan Rasulullah pun bagi kepada Jabir uqiyah. Maksudnya sedikit sumbangan lah kepada Jabir. Maksudnya unta tu dikembalikan semula kepada Jabir, dan Rasulullah bagi sedikit sumbangan kepada Jabir. Jadi inilah maksudnya salah satu cara macam mana Rasulullah ni sebagai seorang pemimpin mengenali ahli-ahli bawahannya. Tengok keadaan ahli bawahan, tinjau. Dalam keadaan perang yang getir pun Rasulullah maksudnya mampulah untuk buat untuk berbual, untuk bergerak senda dengan para sahabat. Itu kaedah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh sama-sama ambil lah kaedah dakwah tersebut kan. Bukan saja kepada pimpinan, maksudnya kepada semualah, macam mana kita kecaknaan kita kepada orang sekeliling kita, macam tu. Okey, alhamdulillah dah habis untuk peperangan Zatul Riqa. Dah nak pukul 9. Okey, untuk tahqiq fi tarikh Ghazwah. Okey, yang belakang ada lagi 1, 2, 3, 4, 5 muka surat ni berkaitan dengan penentuan tarikh sebenar Ghazwah, peperangan. Dan yang kedua tentang ibrah. Yang 5 peristiwa tadi didatangkan ibrah oleh pengarang sendiri, dan semua tu anda dah campurkan tadilah dalam penerangan tadi sebentar tadi. Kalau nak lebih lanjut boleh baca lagi, macam tu. Ini perkara sama yang diulang, cuma ditambahkan faedah-faedah ataupun pengajaran-pengajaran kenapa berlaku peristiwa tersebut dan kenapa diceritakan peristiwa-peristiwa tersebut. Okey. Dan berkaitan dengan tarikh peperangan ni, kita tengok sikit lah. Kalau tarikh peperangan Zatul Riqa ni, dia ada 2 pandangan. Okay, yang pertama, ittafaqu ulama al-maghazi wasir, ulama sirah, kama aslafuna ala anna Ghazwah Zatul Riqa kanat qabla Khaybar. Ada yang kata Ghazwah ni sebelum Khaybar, ada yang kata selepas Khaybar. Sebab yang pertama, kalau yang kata Ghazwah ni berlaku selepas Khaybar, dalilnya dikata solat khauf yang dilakukan oleh Rasulullah semasa peperangan ini, Zatul Riqa tadi tu, adalah solat yang Rasulullah qada daripada perang Khaybar. Macam tu. Itu dalil yang dipakai oleh sebahagian ahli sirah lah, kata peperangan ni berlaku selepas Khaybar.
ada bukan kecenderungan penulis sendiri, penulis tak bagi tahulah maksudnya kecenderungannya kepada belah mana. Cuma penulis kalau ikut susunan buku ni, dalam buku ni nak katanya perang ni berlaku sebelum perang Khaybar, bukan selepas perang Khaybar lah. Macam tu. Itu sedikit ikhtilaf lah dari sudut penentuan tarikh. Boleh baca buku sirah ataupun sejarah-sejarah lain, contoh dalam Rahim Maktum ke, ataupun dalam sirah yang lain. Perbezaan sedikit lah tarikh. Cuma yang paling penting kita ambil pengajaran-pengajaran yang berlaku lah dalam peperangan-peperangan tersebut. Dan kita terus masuk kepada peperangan Bani Mustalik. InsyaAllah ni sikit je, Bani Mustalik dan juga Ghuzwah Muraisi'. Peperangan Bani Mustalik ni, bila kita cakap pasal Bani Mustalik, mesti kita akan terfikir berkaitan dengan fitnah yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah kan. Fitnah yang besar lah yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah, yang mana Sayyidatina Aisyah ni merupakan isteri Rasulullah SAW. Kita masuk sikit lah. Nanti minggu depan lah kita masuk kepada fitnah tersebut. Untuk ini kita masuk kepada peperangan Bani Mustalik. Peperangan Bani Mustalik ni dinamakan juga sebagai Perang Muraisi', sebab perang ni berlaku dekat dengan Telaga Muraisi'. Biasa kalau dalam perang dia akan bagi nama perang ni berdasarkan telaga yang mereka yang berada berdekatan dengan tempat perang. So tempat perang biasa kita akan cari sumber air. Zukira Ibnu Ishaq wa ba'dul ulama as-sirah annaha kanat fil 'am sadis min al-hijrah. Tahun ke-6 hijrah berlaku. Adapun kalau dalam buku Rahim Maktum kata sama ada 5 ataupun 6 hijrah. Tak apalah, itu sedikit perselisihan tahun hijrah. Ini tentang perselisihan tahun. Kita termasuk muka surat sebelah. Wasababuha ma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam min amri min anna Bani Mustalik yajma'una lahu wa qaiduhum Al-Haris bin Abi Darar. Perang Bani Mustalik ni berlaku, puncanya disebabkan Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Haris bin Abi Darar. Diorang ni nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Mustalik ni adalah satu puak Yahudi jugalah, yang mana Yahudi ni kan memang strategi ataupun perancangan mereka adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dengar berita tersebut, jadinya falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim kharaja ilaihim hatta laqihum ala ma yuqalu lahum Muraisi'. Bila mana dapat dengar berita tersebut, Bani Mustalik ni nak rancang untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni keluar dengan beberapa orang sahabat juga, maksudnya beberapa orang tentera Islam lah, dan mereka ni bertemu dekat dengan ma yuqalu lahum Muraisi'. Dekat dengan telaga Muraisi'. Maka berlakulah fatazahafu, bertembung antara annas waqtatalu. Maka berlakulah peperangan antara tentera Islam dan juga orang Yahudi tersebut, Bani Mustalik tersebut. Fahazamallahu Bani Mustalik. Allah telah mengalahkan lah. Maksudnya Bani Mustalik ni kalah dalam peperangan. Kalah dalam peperangan tersebut lah. Lepas berperang kalah. Cerita dia ringkas je. Lepas tu kalah, dan dapatlah harta ghanimah kepada tentera Islam. Rasulullah membahagikan 4/5 daripada harta kepada satu bahagian kepada pejalan kaki, tentera yang berjalan kaki, dan 2 bahagian kepada tentera yang berkuda. Itu sikit lah berkaitan dengan ghanimah. Tu mudah je kan. Sebenarnya cerita dia senang je. Bani Mustalik ni dia rancang nak bunuh Rasulullah. Jadi Rasulullah keluar bersama dengan para sahabat untuk perangi mereka. Bila dah keluar dengan sahabat untuk perangi mereka, lawan, dan tentera Islam menang. Dan harta ghanimah dibahagikan 4/5. 1 bahagian kepada pejalan kaki, 2 bahagian kepada yang menaiki tunggangan. Dalam peristiwa ni ada beberapa perkara penting yang kita boleh ambil dalam peristiwa ni. Yang pertama berkaitan dengan penyertaan orang Islam dalam peperangan ni. Nak katanya dalam perang Bani Mustalik ini ramai orang-orang Islam, termasuklah orang munafik yang menyertai peperangan ini. Biasalah kalau orang-orang munafik ni join perang ataupun mengikuti peperangan, adalah muslihat ataupun perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang munafik tersebut. Contohnya macam nak ambil harta ghanimah. Contohlah, maksudnya nak ambil peluang kan.
Wa kharaja ma'al muslimin fi hadhihi al-ghuzwah adadu kabir minal munafiqin. Kana yaghlib alaihim at-takhalluf fil ghuzwah as-sabiqah. Biasanya diorang ni cuba untuk berundur diri daripada kata tengok perang apa? Perang Uhud kan, perang Uhud sebelum ni kan, mereka tiba-tiba patah balik, tak sempat join kan. Jadi yang ni dia rasa macam nak join lah, kalau tidak tak dapat harta ghanimah kan. Jadi mereka pun join lah perang ni, macam tu. Sehingga kan ada juga kalau dalam ni, sehingga kan ada jugalah para sahabat yang macam tanya dekat Rasulullah, maksudnya fatwa lah, minta fatwa daripada Rasulullah, boleh ke maksudnya kita berundur diri daripada perang, ataupun dulu kita tak perang, lepas tu kita nak datang perang, macam tu lah. Cuma Rasulullah bagi je lah kebenaran, sebab semua orang Islam kan. Okay, dan seterusnya peristiwa yang penting juga yang berlaku dalam peperangan Bani Mustalik. Lepas berlaku perang, macam biasa bila nak balik, Rasulullah akan berehat kejap dekat tempat peperangan ataupun kat tempat-tempat lain. Maksudnya berhenti sekejap lah dekat situ untuk berehat, bagi tenaga tentera, dan baru pulang ke Madinah. Dan kat sini ada satu perkara yang berlaku, ada satu pertelingkahan yang berlaku antara Muhajirin dan juga Ansar, orang Islam lah. Kita tengok perenggan yang keempat. Waruwiya Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi wa Ibnu Hisham fi siratihi. Kan dalam buku sirah Ibnu Hisham, anna gulaman li Umar bin Khattab ismuhu Jahjah bin Sa'id al-Ghaffari. Okey, gulam ni seorang budak kan, seorang budak lelaki. Yang budak lelaki ni adalah milik Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Namanya Jahjah bin Sa'id al-Ghaffari, yang mana Jahjah ni daripada golongan Muhajirin lah. Sebab Sayyidina Umar daripada orang Muhajirin kan. Tanaza'u ma'a Sunan bin Wabir al-Jahni. Okey, bertelingkah ataupun bertengkar, ada berlaku perselisihan faham antara Jahjah dan juga Sunan bin Wabir. Wa huma ma'a jam'u 'indama Muraisi'. Okey, dan orang ni mungkinlah tengah nak ambil air dekat telaga terpotong barisan ke, berlakulah sedikit perselisihan pendapat antara kedua orang tersebut. Fi asna'u maqamun Nabi sallallahu alaihi wasallam hunaka wa kada an yuqtatalan. Sehingga kan hampir-hampir nak berlaku pembunuhan antara mereka, maksudnya antara sesama umat Islam sendirilah. Macam tu. Fasaraha al-Jahni. Okey, Jahni tadi daripada golongan Ansar ni, dia panggil lah puak-puak dia, ya ma'syarul ansar. Lepas tu saraha pula Jahjah pun panggil juga ya ma'syarul muhajirin. Maksudnya dua-dua panggil puak-puak masing-masing kan, walaupun orang Islam macam tu kan. Jadi bila dah dipanggil tu, berkumpul lah antara muhajirin dan juga ansar. Okey, dalam nak berkumpul tu adalah orang-orang munafik, dan antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Ibnu Salul kan. Biasalah orang munafik ni, bila dah laku satu pertelingkahan ataupun perselisihan pendapat antara orang Islam, dia akan jadi batu api ataupun membarakkan lagi kemarahan ataupun membakar lagi lah suasana tersebut kan. Jadi makin hangat dan macam makin teruk lah macam tu. Faghadaba wa qala lirahbi mimman ma'ahu aw fa'aluha. Okey, kita tengok apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay. Tengok perenggan tersebut, baris kedua tersebut terakhir tu. Sammana kalbuka ya'kuluka amma wallahi la in raja'na ila al-Madinah la yakhrujanna al-a'izza minha al-adhal. Okey, Abdullah bin Ubay ni dikata apa? Dia kan mewakili orang-orang Ansar. Jadi dia kata dia kata dekat orang Muhajirin ni, tengoklah kita dah bagi makan dekat anjing-anjing ni. Maksudnya dia nak kata kat orang Muhajirin ni, dia macam hina lah orang Muhajirin. Kita bagi makan kat dia orang, kita gemukkan dia orang. Maksudnya anjing-anjing kita dah gemukkan, dia orang buat macam ni pula. Maksudnya sehingga berlaku pergaduhan. Lepas tu Abdullah bin Ubay kata, tengok wallahi dia kata kan, bila balik daripada Madinah dia nak halau, maksudnya dia nak berperang lah dengan orang-orang Muhajirin. Okay, bila nampak perkara tersebut, ada sahabat yang nampak kan. Maksudnya Zaid bin Arqam ni salah seorang sahabat, dia masa tu Rasulullah tak ada dekat tempat tersebut bila mana berlaku perselisihan tu. Jadi Zaid ni pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ceritalah keadaan apa yang berlaku ke atas orang-orang Islam. Maksudnya ada berlaku perselisihan antara Muhajirin dan Ansar, ada berlaku batu api lah antara Abdullah bin Ubay bin Salul tu.
Dia cerita dekat Rasulullah. Lepas tu Omar ni bagi cadangan kepada Rasulullah. Rasulullah, apa kata kita bunuh je Abdullah bin Ubay ni? Maksudnya dia telah memaratkan lagi lah api kemarahan. Patutnya perkara tersebut boleh diselesaikan. Maksudnya boleh antara sahabat bagi tahu, maksudnya selesaikan masalah antara dua sahabat tersebut. Tapi telah memaratkan lagi api kemarahan. So Rasulullah kata, فقال له صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. Macam mana mana boleh kita buat macam tu wahai Umar? Sebab orang munafik ni Rasulullah tak pernah pun bagi tahu pada sahabat. Huzaifah je antara sahabat Rasulullah yang Rasulullah bagi kepercayaan ataupun amanah untuk pegang nama orang-orang munafik tersebut. Adapun sahabat-sahabat lain tak tahu pun Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah orang munafik ataupun ketua munafik. Dan yang tahu mungkinlah pimpinan ataupun orang-orang yang rapat dengan Rasulullah SAW. Jadi orang-orang lain tak tahu. Kalau andai kata Rasulullah ni bunuh tiba-tiba Abdullah bin Ubay, nanti musuh akan kata, Muhammad ni geng sendiri pun dibunuh. Maksudnya orang Islam sendiri pun dibunuh. Macam tu dia akan jadi satu perkara yang lagi besar lah, perkara yang lagi buruk kepada umat Islam. Rasulullah pun tak terima tawaran ataupun cadangan yang diberikan oleh Omar tersebut. Sebab ada benda ada beberapa benda yang patut dirahsiakan ataupun disembunyikan lah oleh Rasulullah kepada orang Islam. Tak semua benda lah Rasulullah boleh bagi tahu kepada umat Islam, macam tu lah. Jadi sebab tu lah Abdullah bin Ubay ni tidak pernah lah dibunuh oleh Rasulullah SAW. Sehingga kan kalau kita tengok muka surat sebelah, bila dah sampai kat Madinah, anak Abdullah bin Ubay, iaitu nama dia Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Ibn Salul ni, dah sampai kat Madinah, dia tahu berita tersebut. Abdullah ni anak kepada Abdullah bin Ubay ni jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau engkau tak mampu untuk bunuh ayahku, biar aku je yang bunuh. Sebab dia tahu ayah dia ni maksudnya keburukan ataupun maksudnya jahatnya, liciknya ayah dia ni dalam merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Dan dia kata aku boleh tolong bunuh sebab dia kat rumah kan, maksudnya sekali dengan ayahnya. Tapi Rasulullah kata tak payah, biarkan je. Maksudnya nanti Allah akan balaslah perkara tersebut. Cuma itulah cara maksudnya dalam satu organisasi ataupun dalam satu pemerintahan ni ada perkara-perkara yang kita tak boleh bagi tahu kepada orang lain ataupun orang-orang bawahan kan. Ada benda yang perlu dirahsiakan, macam itulah, untuk menjaga kemaslahatan umat Islam tu sendirilah. Tapi musuh dalam selimut tu memang akan ada daripada zaman Rasulullah lagi sehinggalah zaman sekarang. Okey, perkara-perkara tu kita boleh baca dalam sirah dan juga sejarah tanah Melayu kita sendiri pun. Sebenarnya kita dah kemerdekaan. Banyaklah pengisah-pengisah berkaitan dengan orang-orang yang musuh dalam selimut ni, macam tu. Okey, jadi habislah untuk peperangan Bani Mustalik, alhamdulillah. Okey, jadi habis untuk hari ini untuk dua perang Zatul Riqat dan juga perang Bani Mustalik. Dan insya-Allah minggu depan kita akan masuk kepada fitnah Aisyah, ke atas Aisyah. Lepas tu kita masuk Ghazwah Khandaq. Okey, antara perang besar jugalah yang berlaku. Dan nanti boleh baca balik lah untuk peperangan Bani Mustalik dan juga peperangan Zatul Riqat ni. Antara mungkinlah ada para sahabat-sahabat lain yang baru dengar berkaitan dengan peperangan Zatul Riqat ni. Boleh juga dipanggil sebagai gerakan ke tempat Bani Najib. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri anda. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada apa-apa pembetulan fakta, nanti boleh bagi tahu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.